Dipersilakan seterusnya Yang Berhormat Jerlun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat dalam membahaskan bajet 2023. Merujuk bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun yang memfokuskan usaha untuk memperkasakan ekonomi kepada rakyat terbanyak dalam usaha untuk menaik taraf sosio-ekonomi rakyat. Merujuk bajet yang telah diumumkan, saya ingin melihat tentang peruntukan pembangunan yang berjumlah 99 bilion. Daripada jumlah tersebut diperuntukkan untuk sektor ekonomi sebanyak 55.03 bilion. Dan ia menyentuh secara langsung tentang peruntukan yang berkait dengan kehidupan rakyat terbanyak, iaitu di bawah peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sebanyak 1.619 bilion. Dalam ucapan ini, saya ingin fokuskan dua isu yang dekat di hati rakyat, iaitulah yang melibatkan golongan petani dan nelayan, khususnya di Parlimen Jerlun. Tuan Yang Dipertua, di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA, terdapat seramai 57,635 petani yang mengusahakan sawah seluas 100,658 hektar di bawah pentadbiran 27 Pertubuhan Peladang Kawasan atau PPK dalam 4 wilayah MADA. MADA juga mempunyai jajaran sungai dan terusan sawah sepanjang 99.8 km, terusan utama yang merangkumi negeri Kedah dan Perlis. Bagi penyelenggaraan tali air, MADA diperuntukkan kos penyelenggaraan untuk 4 pusingan, yakni 3 bulan sekali pada setiap tahun. Malangnya pada tahun 2022, peruntukan penyelenggaraan jalan telah dipotong, menyebabkan hanya 2 pusingan saja, iaitu 6 bulan sekali untuk pembaikan dan pembersihan tali air. Sehubungan itu, saya mencadangkan peruntukan penyelenggaraan jajaran terusan dan tali air MADA dikembalikan semula agar MADA dapat membuat penyelenggaraan 4 pusingan setiap tahun seperti biasa. Selain itu, terdapat 2 agensi yang terlibat dalam penyelenggaraan tali air, iaitu MADA dan Jabatan Pengairan dan Saliran, iaitu JPS. Saya dimaklumkan bahawa terdapat kekeliruan bidang tugas antara MADA dan JPS di kawasan-kawasan tertentu yang menyebabkan kedua-dua agensi tersebut saling tolak-menolak dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini menyebabkan sungai dan struktur pengairan tidak diselenggara dengan cekap dan ia menyusahkan petani kerana pengairan air tidak lancar. Oleh itu, saya mencadangkan penyelenggaraan sungai dan tali air ke sawah dipertanggungjawabkan kepada MADA sahaja. MADA juga menguruskan jalan ladang primer dan sekunder sepanjang 2,227.32 km. Terdapat juga jalan-jalan ini yang menghubungkan penduduk kampung ke jalan negeri dan jalan persekutuan. Malangnya jalan-jalan ladang ini tidak diselenggara dengan baik. Jalan berlopak dan berlubang, bahkan tidak dibaiki dalam tempoh yang lama, menyebabkan penduduk terdedah kepada risiko kemalangan dan kerosakan kenderaan. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan menambahkan peruntukan kepada MADA untuk membangunkan infrastruktur dan pembaikan jalan-jalan di bawah seliaan MADA. Tuan Yang Dipertua, di bawah kluster industri makanan dan keusahawanan, MADA juga menjalankan program pembangunan usahawan. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi merancangkan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan pesawah melalui pelbagai sumber untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong B40. Selaras dengan itu,
pelbagai produk dihasilkan oleh para pesawah dan keluarga mereka di bawah inisiatif ini. Namun begitu, mereka gagal menjana pendapatan sampingan. Mereka gagal memasarkan produk mereka sebagai satu langkah untuk menjana pendapatan sampingan. Oleh itu, saya mencadangkan kerajaan memberi peruntukan khas kepada MADA untuk membuka dan membangunkan sekurang-kurangnya 2 pusat pengumpulan produk di samping memberi latihan pemasaran di setiap wilayah MADA atau PPK agar para pesawah berupaya memasarkan produk mereka atau ekspor ke luar negara. Berkaitan harga padi. Harga padi adalah tidak selaras antara negeri-negeri yang mempunyai kawasan sawah padi. Contohnya, di Perak, harga padi dibeli oleh pengelang sehingga RM1,300. Di Selangor, RM1,350. Sedangkan di Kedah dan Perlis pula, RM1,280 saja. Sedangkan harga beras dijual di pasaran dengan harga yang selaras. Ini menunjukkan nasib pesawah tidak dibela dengan seadil-adilnya. Sedangkan merekalah yang menghasilkan padi yang bertukar menjadi beras untuk memenuhi keperluan makan rakyat dalam negara kita. Oleh itu, saya mencadangkan kerajaan membuat semakan harga lantai padi, dinaikkan dan diselaraskan kepada RM RM1,400 per tan metrik bagi negeri-negeri yang mempunyai sawah padi di seluruh Malaysia. Bayangkan nasi yang dihidangkan dalam pinggan di atas meja kita setiap hari adalah hasil dari titik peluh dan keringat petani yang berpanas terik membasahi peluh, membanting tulang, berkorban demi menjamin seluruh rakyat Malaysia menikmati makanan asasi ini dengan secukupnya. Tetapi nasib dan kebajikan mereka terabai dan tidak dipedulikan. Bagi membalas pengorbanan dan penat lelah para pesawah ini, saya mencadangkan kerajaan mewujudkan skim pelindungan kepada mereka dengan membuat caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS per keso secara percuma kepada semua pesawah yang berdaftar demi menjaga kebajikan mereka. Selain itu, subsidi input pertanian seperti racun dan baja juga perlu dinaikkan. Mutakhir ini harga input pertanian tersebut naik mendadak saban tahun antara 40% hingga 100%, dan ini turut membebankan pesawah. Saya mengambil contoh di Kedah. Tahun 2023, peruntukan subsidi racun telah dipotong menjadikan berjumlah RM57.14 saja segelung, berbanding tahun lepas banyak RM85.71 gelung. Bagi mengalahkan peningkatan hasil padi, saya mencadangkan agar kerajaan menaikkan subsidi pengeluaran padi daripada RM360 per tan metrik kepada RM400 per tan metrik selari dengan kenaikan harga beras di pasaran. Jika kerajaan menyediakan medu rahmah berharga RM5 sebagai alternatif mengurangkan bebanan hidup rakyat, kerajaan juga perlu melihat kenaikan harga racun dan baja pada setiap masa. Saya mencadangkan kerajaan memperkenalkan mekanisme kawalan harga racun dan baja seperti mana kerajaan memperkenalkan menu rahmah. Kenaikan harga racun keluaran tempatan yang melambung tinggi telah mendorong para pesawah beralih menggunakan racun keluaran Thailand dan China. Sedangkan racun keluaran kedua-dua negara tersebut tidak diluluskan oleh pihak kerajaan dan penggunaannya belum lagi diuji setakat ini sebagai selamat terhadap alam sekitar dan para pesawat. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh isu nelayan, terdapat lebih kurang 1,000 nelayan pesisir pantai di Kuala Sanglang, Kuala Tunjang dan Kuala Jerlun dalam Parlimen Jerlun yang tersepit dengan ketamakan penangkap ikan bot kelas C yang kerap menceroboh zon penangkapan ikan nelayan pesisir pantai di sekitar Jerlun. Tumpuan pelbagai spesies ikan menjadikan perairan Jerlun lubuk rezeki buat para nelayan yang membawa pulang hasil laut dengan lumayan. Sebelum ini, nelayan-nelayan pesisir pantai mampu membawa balik hasil laut
melebihi 100 kilogram sehari. Kini nak bawa balik 10 kilogram pun sukar dan bahkan ada yang pulang dengan keadaan kosong. Penggunaan pukat tunda dan bubu naga secara berleluasa telah merosakkan lantai atau dasar laut sekaligus menyebabkan benih-benih ikan yang belum matang musnah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Kelmarin yang menegaskan bahawa penggunaan bubu naga masih diharamkan. Tetapi pencerobohan bot kelas C yang menangkap ikan menggunakan bubu naga secara tidak sah dalam zon pesisir pantai masih berlaku, menyebabkan habitat ekosistem marin mula terjejas sekaligus mengakibatkan hasil laut semakin berkurangan. Sebelum keadaan bertambah buruk, jalan penyelesaian terhadap masalah itu perlu diambil segera. Dari aspek penguatkuasaan, pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, perlu proaktif bertindak secara berintegriti dalam membanteras aktiviti haram ini. Jika penguatkuasaan ketika ini masih belum menggentarkan mereka yang terus melakukan tangkapan di zon yang tidak dibenarkan dan menggunakan peralatan yang diharamkan, saya mencadangkan tindakan lebih tegas perlu diambil terhadap pihak yang mengaut keuntungan besar menggunakan jalan Yang pintas. Berhormat, sila gulung. Menempatkan lebih banyak penguatkuasa di zon nelayan pesisir pantai dan penguatkuasaan dibekalkan peralatan berteknologi tinggi seperti drone bagi memantau aktiviti haram tersebut. Itu yang dipertua. Yang terakhir, saya meneliti ucapan Yang Berhormat Berwas pada 1 Mac 2023 lalu yang menyebut, saya sedih isu remeh seperti kod pakaian orang awam ke pejabat kerajaan telah memecah belahkan perpaduan rakyat. Kita tidak boleh mengenakan nilai-nilai moral dan kepercayaan kita sendiri ke atas orang lain. Saya berharap kerajaan dapat menangani isu ini dengan menetapkan bahawa kod pakaian ke pejabat kerajaan ini hanyalah satu nasihat atau advisory sahaja dan tidak boleh dikuatkuasakan sebagai satu undang-undang. Saya ingin bertanya, adakah Yang Berhormat Berwas nak mempertahankan tindakan pembantu MP, ahli Parlimen Bandar Baru Kuching daripada DIP yang memakai suit dengan skirt paras lutut yang terbelah sehingga mendedahkan paha kirinya, yang dihalau oleh pihak penguatkuasa Parlimen. Saya kecewa kenyataan tersebut dan menegaskan bahawa dakwaan Yang Berhormat Berwas tidak berasas sama sekali. Kod etika pakaian telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Etika Pemakaian Parlimen. Saya merujuk garis panduan Kod Etika Berpakaian Parlimen Malaysia pada April 2000. Duduk Yang Berhormat, masa dah cukup.